أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya menerima pujian. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan penggal pertama. Kita berada pada juzuk yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 165. Masih dalam perbicaraan berkenaan dengan orang kafir Quraisy setelah Allah Ta'ala mendatangkan ayat ataupun tanda-tanda yang berbentuk dalil naqli. Setelah mereka minta kepada Nabi supaya menyifatkan Tuhan ataupun menyifatkan Allah Ta'ala dengan kata mereka, sif lana rabbak, tolong beri gambaran kepada kami kenaan dengan Tuhan yang engkau ajak dan seru supaya kami meninggalkan berhala-berhala. Lalu turun ayat wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Turunlah ayat menceritakan bahawa Tuhan ini adalah Tuhan yang satu, yang esa, yang tunggal, dan ketunggalannya itu pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Setelah turun ayat tersebut, maka orang kafir Quraisy masih enggan, tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka minta dengan baginda Nabi supaya tunjukkan bukti bahawa Tuhan itu adalah Tuhan yang esa, yang tunggal. Maka didatangkan pula dalam bentuk dalil akli, dalil yang boleh dicapai dengan akal. Mudah-mudahan dengan dalil akal ini manusia akan beriman kepada Allah. Anda yang belum beriman, yang kufur, yang kafir, maknanya akan beriman kepada Allah. Anda yang membaca itu orang yang sudah beriman kepada Allah, maka bertambah-tambah lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ni kita dah baca sebelum daripada ini pada hari Sabtu lepas. 7 bukti ataupun dalil yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam ayat 164 mula daripada inna fi khalqis samawati wal ard, sehinggalah Allah Ta'ala mengatakan la ayatil liqaumi ya'qilun. Semua sekali ketujuh-tujuh dalil bukti
Yang Allah Ta'ala sebutkan itu semuanya perkara yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Tak ada mana-mana manusia yang tak berbumbungkan langit. Tidak ada mana-mana manusia yang tak berbumikan bumi. Dan bila mana kita berjalan, pasti kita akan melihat di sana adanya angin, adanya udara, di sana adanya hujan yang turun, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan andai orang tersebut pula terlibat dengan dengan pelayaran, ataupun kita duduk di atas perahu untuk pergi memancing dan sebagainya, kalau nisbah kepada kita orang yang telah ada iman, maka semua tu benda-benda yang berada di sekeliling kita itu adalah bukti dalil yang sangat-sangat dekat dengan kita untuk menunjukkan betapa Tuhan itu adalah yang Maha Esa. Dalam semua urusan dia, dalam semua perbuatan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, dia tidak pernah berkongsi dengan sesiapa pun. Tidak pernah mendapatkan idea daripada sesiapa pun, bahkan dia bersendirian tunggal sejak daripada azali lagi. Jadi kalau kita yang telah beriman kepada Allah, saat kita melihat tujuh tanda yang Allah Ta'ala sebutkan ini, maka akan bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang kafir Quraisy, mereka masih juga enggan untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, kerana kesombongan mereka. Walaupun semua ni dekat dengan mereka, langit dan bumi, saya sebutkan tadi, tak ada manusia yang tak berbumbungkan langit. Tak ada orang yang keluar daripada bumi ni. Semua duduk atas muka bumi ni je. So kita pijak bumi, atas kepala kita ada langit. Kita tengok ke bawah bumi, kita tengok ke atas ada langit. So langit dan bumi itu sebenarnya salah satu daripada bukti dan dalil Allah Ta'ala itu esa. Macam mana bumi boleh berpusing di paksinya tanpa ada pertelingkahan, pertelagahan di antara Tuhan. Itu menunjukkan Tuhan itu esa. Begitu juga dengan langit. Seluas langit kita pun tak tahu setinggi mana, di mana duduknya langit pun saintis tak boleh bagi tahu. Itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga waqtilafil laili wan nahar, malam dan siang yang silih bertukar ganti ini juga yang terlalu dekat dengan kita. Baru tadi siang cerah terang benderang, tiba-tiba dah datang malam dah. Kemudian bila kita tidur saja, bangun-bangun esok dah cerah dah pula. Malam dan siang itu juga salah satu daripada bukti keesaan Allah Ta'ala. Tidak pernah ada pertelingkahan di antara mana-mana kuasa yang nak menjadikan siang, yang seorang nak jadikan malam. Tak ada. Sebab apa? Sebab menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia nak buat, dia akan lakukan. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, fa'alul lima yurid. Dia sangat-sangat melakukan apa yang diinginkan dia. Maknanya apa yang dia nak jadi malam, maka jadi malam. Dia nak datang siang. Hujung dunia nanti Allah Ta'ala tak nak ada siang, maka tak datang siang. Malam berhari-hari. Kalau Allah Ta'ala nak siang berhari-hari pun boleh juga. Siang tak ada malam. Ayat yang saya dah baca dah hari itu berkenaan dengan kalaulah aku jadikan malam sarmada ila yaumil qiyamah, malam sepanjang-panjang malam sehinggalah hari kiamat. Man ilahun ghairullah, ada tak Tuhan yang lain yang boleh mendatangkan bidhiya dengan cahaya? Tak ada jawapan dia. Itu istifham Allah Ta'ala tanya tu untuk kita jawab balik, memang tak ada. Maknanya bagi orang yang beriman pasti akan bertambah-tambah lagi keimanan dia kepada Allah. Orang yang kafir pasti akan beriman kepada Allah andai mereka membaca dan melihatnya secara fitrah. Sebab Tuhan mereka sendiri tak pernah mengatakan bahawa mereka lah yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Dan orang kafir yang menyembah patung berhala dan sebagainya, mereka sendiri pun tak pernah mengatakan patung berhala ni lah yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan siang dan malam, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, yang melayarkan kapal yang berada di atas air. Siapa yang menciptakan? Orang kafir pun, orang yang tak beriman pun, mereka tak mampu mengatakan bahawa patung-patung kami lah yang berbuat demikian.
Habis itu kenapa mereka tak beriman juga kepada Allah? Ya, saya dah sebut hari itu, kerana kesombongan mereka, ketakaburan mereka dalam keadaan bukti akli yang sangat jelas. Itu benda yang Allah Subhanahu wa taala datangkan supaya manusia menggunakan akal yang diberi, melihat seluruh sekeliling hidup kita ini, semuanya itu adalah petanda bahawa Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Baik. Ayat yang kita bacakan tadi, Allah Taala sambung lagi. Maknanya walaupun dah didatangkan dengan 7 bukti tanda yang tak ada seorang manusia pun yang boleh lakukannya, maka Allah Ta'ala beritahu walaupun dengan ke-7 bukti ini masih ada lagi manusia yang tak nak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak nak akur juga, tak nak sujud juga pada Allah, tak nak mengabdikan diri juga pada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala datangkan ayat 165. Kata Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan setengah daripada manusia yang mana? Manusia yang kafir. Walaupun dia tak sebut dalam siyaqul ayat, dalam lenggok ayat ni dia tak sebut manusia kafir. Allah Ta'ala tak kata wa minan nas alladzina kafaru, tak, Allah Ta'ala tak sebut. Dan di antara manusia yang kufur itu Allah Ta'ala tak sebut. Tapi daripada siyaqil ayat, daripada lenggok ayat ni kita boleh tahu bahawa ini adalah manusia yang kafir. Sebab tu dia dihurai terus, manusia kafir. Dan setengah daripada manusia, iaitu manusia yang kafir lah. Kafir itu mereka yang ambil daripada lain Allah. Apa yang lain daripada Allah ni? Asnam. Asnam ni bahasa Arab, dia terjemah berhala, ataupun kita panggil patung berhala. Dia ambil daripada lain Allah, dia ambil patung, dia ambil berhala ni, dia buat apa? Sembah, perbuat Tuhan. Tu ada manusia yang macam tu. Dan kita boleh lihatlah di sekeliling kita pun adalah golongan-golongan ini, golongan yang menjadikan patung berhala itu seperti Tuhan. Mereka menganggap itulah Tuhan mereka. Itu yang menyembah patung berhala. Ada lagi yang jenis lain pula, yang jenis menyembah kuasa gaib, yang jenis menyembah jin, yang jenis menyembah malaikat, yang jenis menyembah apa? Yang jenis menyembah kuasa-kuasa gaib, dan sebagainya, yang menyembah api dan sebagainya. Banyak lagi lah sembahan-sembahan yang dibuat, dicipta, direka oleh manusia sendiri. Jadi ada daripada kalangan manusia ini yang menjadikan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Mereka ambil perbuat Tuhan. Kata Allah Taala, yuhibbunahum kahubbillah. Kasih mereka itu akan asnam atas tadi berhala. Kasih mereka itu akan asnam, yakni berhala, seperti kasih kepada Allah dengan tu tafsir. Kasih yang macam mana kepada Allah Ta'ala ni? Kasih dengan ta'zim dan menghina diri bagi asnam. Sebab ulama-ulama tafsir mentafsirkan kalimah yuhibbunahum ni, mereka kata ay yu'azzimunahum, mereka mentakzimkan, mereka mengagung dan membesarkan patung-patung mereka tu. Jadi yuhibbunahum kahubbillah. Kahubbillah ni kahubbil mu'minin Allah. Mereka kasih kepada patung-patung berhala mereka ni seperti orang-orang mukmin kasih kepada Allah Ta'ala. Macam kisah seorang sahabat nama dia Abu Darda. Asalnya dia bukan Muslim lah. Asalnya dia antara penyembah berhala. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang peniaga yang berjaya, Abu Darda. Ketika zaman jahiliyah, Abu Darda dia dipersaudarakan, ataupun maknanya dia berbaiklah, ada kawan baiklah, gitulah.
Ada seorang kawan baik dengan Abu Darda ni, nama dia Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi juga. Dua-dua ni jadi sahabat Nabi lah, sebab dua-dua sempat dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah akhirnya. Cuma Abdullah bin Rawahah ni lebih awal memeluk Islam berbanding dengan Abu Darda. Jadi Abu Darda ni setiap pagi dia akan menguruskan patung berhala yang ada dalam rumah dia. Dia ada patung berhala, dan pagi-pagi sebelum dia keluar ke matjar dia keluar ke premis perniagaan dia akan Dia akan lomo patung berhala tersebut, sapu patung berhala tersebut dengan minyak wangi yang paling mahal sekali. Ini kisah ni ada dalam Suwar min Hayatis Sahabah. Kisah berkenaan dengan para sahabat. Bukan setakat dia melumurkan sapu dengan minyak wangi yang mahal pada patung berhala dia, bahkan dia memakaikan pakaian yang mahal daripada sutera dipakaikan. Setelah dia buat benda-benda tersebut pagi, kemudian selepas itu dia keluar pergi ke tempat dia berniaga ataupun pergi ke kedai dia lah. Satu hari Abdullah bin Rawahah ni sahabat karib dia, orang baik dengan dia yang telah memeluk Islam. Dan bini Abu Darda ni pun dah memeluk Islam juga, tapi secara sembunyi-sembunyi lah, sebab suami tak memeluk Islam lagi. Maka dibuat seolah-olah macam orang yang belum memeluk Islam juga. Jadi Abdullah bin Rawahah ni melihat setelah Abu Darda keluar pergi ke kedai dia, ke tempat kerja dia, maka dia pun datang ke rumah Abu Darda. Datang ke rumah Abu Darda, jumpa dengan bini dia. Bila bini dia tengok yang datang tu adalah Abdullah bin Rawahah. So Abdullah bin Rawahah ni adalah karib sangat, akrab sangat dengan dengan Abu Darda. Dia minta izin nak masuk dalam rumah. So diizinkan oleh Ummu Darda. Sebab orang yang nak masuk tu adalah kawan karib kepada suami dia, masuklah, tak ada masalah. Apatah lagi dia dengan Ummu Darda dengan Abdullah bin Rawahah dah sama-sama Muslim, dah sama-sama memeluk Islam. Apa yang Abdullah bin Rawahah buat ketika dia masuk dalam rumah tu, saya ringkaskan cerita. Dia ambil patung berhala yang dilomo dengan minyak wangi, yang dipakaikan dengan sutera yang mahal oleh Abu Darda ni, dia ambil dipi buang. Abu Darda bila balik ke rumah cari patung berhala dia tak ada. Lalu dia cari jumpa patung berhala dia dah buang di tempat pembuangan sampah. Marahlah dia. Dia ambil bawa balik semula, dia lomo dengan minyak wangi balik, dipakaikan dengan pakaian sutera. Begitulah beberapa kali dibuat oleh Abdullah bin Rawahah dalam keadaan dia tak tahu, hilang lagi, sehinggalah yang terakhir saya ringkaskan. Yang terakhir dia jumpa patung berhala dia tersebut dengan ada di sisi patung itu adalah sebilah kapak. Maknanya seolah-olah isyarat nak beritahu oleh Abdullah bin Rawahah, kalau benar inilah yang berkuasa, yang boleh memberi mudarat dan manfaat, kenapa dengan ada kapak di sisi dia tak boleh buat apa-apa? Cuma jalan kisah ini adalah jalan untuk Abu Darda mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia datang terfikir. Terfikir itulah jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jentikan hidayah itulah benda yang kita tak boleh nak ikhtiar. Dia terletak dalam ketentuan Tuhan. Itu yang kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Itulah pagi-pagi sebelum buat apa-apa lagi kita minta dengan Allah, Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Yang kita nak minta Allah mahdini. Sebab tu orang suruh, orang kata kunut bid'ah, tinggallah kunut tu. Kita tak tinggal juga. Sebab apa? Mahalnya doa kunut tu. Minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Hidayah taufik ni tak ada milik siapa-siapa. Bini dah Muslim, dia tetap tak Muslim juga. Sebab hidayah itu mutlak, hidayah itu taufik lah, mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Darda, bila mana Allah Ta'ala nak kisah tersebut dijadikan asbab oleh Allah Ta'ala, supaya Abu Darda ni akhirnya terfikir, betapa aku ni tak cerdiknya menyembah patung berhala yang aku sendiri buat. Akulah yang wangikan dia, akulah yang pakaikan kepada dia pakaian yang mahal-mahal. Dia sedikit pun tak boleh buat apa mempertahankan diri saat dia dicampak di tempat yang kotor.
Itu Abu Darda. Setelah itu Abu Darda memeluk Islam lah. Saya nak sebutnya ialah di sini kalimah yuhibbunahum kahubbillah ni. Mereka kasih kepada sembahan-sembahan mereka ni sebagaimana orang-orang yang beriman kasih kepada Allah. Orang yang beriman macam kita ni kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapa sebut contoh dia waktu kita solat. Waktu nak solat tu cukup-cukup jaga, dalam solat tu cukup-cukup jagalah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i nak bergerak dengan anggota besar 3 kali tu, beringat sangat-sangat kita. Sebab apa? Takut batal sembahyang. Sebab tengah beribadat pada Allah ni, tengah sembahyang, Allahu Akbar. Bila dah takbir tu, maka kita pun beringatlah kalau bergerak 3 kali berturut-turut anggota besar, maka boleh membatalkan sembahyang. Itu yang nak garu situ sini pun beringat kita. Betapa membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semayang dalam keadaan khusyuk, hati tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, penyembah patung berhala, begitulah kata Allah taala, mereka ni kasih kepada patung-patung mereka. Seolah-olah orang-orang yang beriman kasih seperti seorang-orang yang beriman itu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur ta'zim dan ada unsur menghina diri kepada patung berhala itu. Baik. Lagi Allah Taala sebut walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan bermula segala orang yang beriman itu. Setengah dia tulis itu. Silap tu. Sangat gitu. Asyad terjemah kepada kalimah asyad. Dan bermula segala orang yang beriman itu sangat kasih bagi Allah Ta'ala lebih daripada kasih orang kafir bagi asnam. Tu orang yang beriman jauh lebih daripada tu lagi. Sebagaimana orang kafir kasih kepada patung berhala, adakah setaraf dengan itu juga orang yang beriman kasih kepada Allah? Tidak, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata orang yang beriman ni jauh sangat lebih kasih dia kepada Allah Ta'ala kalau nak banding dengan apa? Dengan penyembah patung berhala tersebut kasih kepada patung mereka. Baik, jadi orang yang beriman ni jauh lebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana itu illah dipanggil. Kerana orang mukmin tiada berpaling daripada Allah sekali-kali. Tiada berpaling tu maknanya tidak meninggalkan Allah Ta'ala sekali-kali. Dan orang kafir berpaling kepada Allah, yakni berhadap kepada Allah pada waktu kesusahan sahaja. Itu beza. Orang mukmin tak pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak pernah tinggal Allah Taala. Kalau buat sesuatu tu mesti kerana Allah Taala. Tu perangai orang mukmin. Gitu asal dia. Cerita ni cerita yang asal. Habis tu kenapa ada orang buat kerana apa? Kerana kemasyhuran, kerana jawatan, kerana pangkat, kerana harta, kerana dunia, kerana pujian, kerana itu, kerana ini. Tu tidak asal tu. Asal orang yang beriman dia tak cari benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita diajar lillahi ta'ala, nak buat apa pun kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Sebab apa? Sebab i'tiqad kita daripada awal lagi, siapa yang menjadikan kita? Allah. Siapa yang mengizinkan kita menjadikan perbuatan kita? Allah. I'tiqad kita dah betul, Allah Ta'ala lah menjadikan kita. Perbuatan yang kita boleh buat ni, boleh bangun, boleh duduk, boleh berjalan, boleh berlari, boleh baring, boleh itu, boleh ini tu. Siapa yang buat tu? Allah Ta'ala juga. I'tiqad dah betul dah dengan Allah. Perbuatan tu pun kita yakin Allah Ta'ala lah. Tapi bila masuk bab niat, duk ada lagi niat benda lain. Semayang tu kerana Allah Ta'ala dah. Buat tu tunjuk apa rukuk sujud tu semua tu Allah Ta'ala dah tu. Nak semayang macam mana ni? Kena qiyam ni, kena rukuk ni, kena i'tidal ni. Semua tu turut hak Allah Ta'ala beritahu tu pada kita tu. Yang Nabi sebut tu sallu kama ra'aitumuni usalli tu. Kita pun turutlah apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat dengan qiyamnya, rukuk, i'tidal dan sebagainya. Tapi bila mari bab niat, kadang-kadang bercampur bau. Dia ada lagi benda-benda lain selain daripada Allah. Padahal kalau orang tanya, boleh kau semayang kalau Allah Ta'ala tak izin? Tak boleh.
Boleh ke berdiri kalau Allah Ta'ala tak izin? Tak boleh. Kita sendiri tahu la haula wala quwwata illa billah. Bila sepatutnya kita tahu dengan Allah Ta'ala lah segala-galanya, sepatutnya hati kita pun dalam niat Allah Ta'ala adalah. Sebab dia lah yang izin kita boleh duduk berdiri atas tikar semayang. Tadi boleh semayang tu. Tapi kenapa bila duduk semayang tu hati kita duduk melalai, duduk cari pujian daripada manusia lagi tu? Tu masalah dia. Bila orang tanya dari sudut i'tikad, clear dah kita. Bila dari sudut perbuatan pun clear dah kita semayang, tak macam penyembah patung berhala dah. Tapi bila niat, tu bila soal hati, dia mari melencong ke arah lain. Yang ni kena bertolongan dengan ilmu tasawuf. Tu penting tu. Ni perlu kepada ihsan lah. Ihsan ni dalam perbahasan dia dalam ilmu tasawuf. Dan ihsan tu termasuk dalam syartun lil kamal. Dia adalah merupakan syarat untuk sempurna. Sebab orang yang beriman macam kita ni, kalau tanya siapa yang menjadikan kita boleh semayang tadi? Allah. Kita semayang tadi pun memang mengikut apa yang Nabi ajar pada kita. Mula dengan qiyam, habis dengan salat. Kita tak buat selain daripada tu. Cuma hati je duk lari lagi. Hati duk lari lagi tu kena lalu ke ilmu ihsan. Yang Nabi sebut anta'budallaha ka'annaka tarah. Kemudian ulama perincikan jadi satu bidang ilmu, disiplin ilmu, iaitu ilmu tasawuf. Maka ilmu ihsan ni adalah syartun, dia adalah syarat penyempurnaan amal. Sah tak amal kita buat tadi? Sah. Pahala ada ke tidak? Tu soalan dia. Pahala takut tak ada sebab apa? Lari daripada niat kerana Allah. Duk niat kerana nak dapat habuan-habuan duniawi dan sebagainya lah. Yang tu ilmu lain lah. Cuma nak sebutnya, orang yang beriman ni tak pernah tinggal Allah Ta'ala sama sekali. Mengadak Allah Ta'ala lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala tu hak asal dia. Yang asalnya begitu sepatutnya. Adapun yang kita duduk apa yang duk berlaku pada diri kita hari ini boleh jadi yang tidak asal je lah. Sebab apa? Mengharapkan benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak suruh orang puji, nak suruh orang sebut nama kita, cari kemasyhuran, nampak macam mengajak kepada Allah Ta'ala. Duk baca ayat Quran, duk baca hadis Nabi, rupa-rupanya duk dakwah orang pada diri sendiri. Tu kadang-kadang mari masalah tu. Nak suruh orang kenal diri kita, bukan nak suruh orang kenal Allah Ta'ala dengan Rasulullah dah. Nak suruh orang kenal kita hebat. Tu tidak dakwah kepada Allah, itu dakwah pada diri sendiri. Tu kadang-kadang benda-benda kecil, benda-benda halus tu memesongkan niat ataupun perjalanan ibadat kita. Baik. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah sangat-sangat kasih, bahkan mereka selalu dan sentiasa tak pernah tinggal menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Adapun orang kafir berpaling kepada Allah bila pada waktu kesusahan saja. Bila waktu susah je orang kafir ni cari Tuhan. Macam ayat Quran sebut, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Siapa dia yang memperjalankan manusia di daratan, di lautan? Allah. Tu saya kata, apa saja yang kita buat semuanya Allah. Boleh berjalan kaki, Allah Ta'ala lah yang izin kita boleh akak selakah tu. Kalau boleh nampak gitu, hati duk syukur tiap-tiap masa tu. Terima kasih. Berapa ramai orang yang tak boleh akak kaki. Berapa ramai orang yang nak akak kaki tak boleh akak kaki. Tapi kita boleh akak kaki sedap-sedap, berlari lagi boleh itu. Laju pula berjalan kita. Siapa yang izin akak kaki tu? Allah Ta'ala. Sebab tu kalau hati kita turut sedar saat apa saja yang berlaku pada kita, tak putus syukur pada Allah Ta'ala. Akan nampak betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Dalam duk melangkah ni, duk berjalan banyak ni dalam tubuh kita ni. Jantungnya, darahnya, apa tak ada yang duduk di dalam tubuh kita duduk berfungsi semua tu. Siapa yang izin tu? Kalau berhenti takkan mati kita. Berhenti jatuh mati kita. Tapi duk berdegup pula dengan berfungsi pula, darah cukup, tak ada pening kepala, tak ada repuh, tak ada pingsan kita. Siapa yang izin semua tu? Siapa yang memperjalan mendegupkan jantung? Allah Ta'ala lah. Cuma hati kita nampak tak nampak je. Kalau tak nampak kan nampak kita makhluk lah. Kita umpama seperti patung je, tak boleh buat apa kita.
Umpama seperti patunglah kita sendiri ni pun. Sebab apa? Kita tak boleh memberi manfaat dan mudarat apa-apa pun kepada orang lain. Kita duk cakap tentang apa? Tentang patung berhala orang kafir. Kita sendiri pun kalau kita tak silau pada Allah Subhanahu Wa Taala, duk berasa diri kita lah yang boleh buat itu ini dan sebagainya. Mana kita ada manfaat dan mudarat yang boleh buat? Illallah. Kecuali dengan izin daripada Allah Ta'ala. Tu pada hakikat dia. Sebab tu kena bertolong. Saya sebut tadi, bertolong dengan ilmu tasawuf. Nak suruh murni. Nak suruh murni akidah kita. Tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang kafir, Allah Ta'ala sebut gitu. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Kemudian Allah Ta'ala kata, hatta idza kuntum fil fulk, ketika mereka berada dalam sebuah kapal, sebuah perahu dan sebagainya lah, belayar wa jarayna bihim birihin tayyibatin, ketika mereka duduk belayar dengan angin yang cantik, elok, tu tak ada apa lah, seronok lah mereka nya, farihu biha, mereka bergembira lah, happy, seronok je. Tapi bila Allah Ta'ala datangkan apa? Idza ja'at harihun 'asifun, maka bila datang angin yang kencang, apa, ribut, puting beliung dan sebagainya, maka pada masa tu mereka tengok sekeliling tak ada benda dah yang boleh tolong, maka masa tu kata Allah, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas juga dia pun. Tu Allah Ta'ala cerita tu perihal yang berlaku dalam perut orang kafir. Kita tak tahu tu benda tu berlaku dalam perut orang kafir. Allah Ta'ala cerita ni nak suruh orang kafir sendiri ambil pengajaran. Kita orang mukmin pun biar boleh tahu. Ni benda yang duk berlaku dalam hati perut orang kafir. Mereka pun cari Tuhan juga saat mereka tersepit. Janganlah kita orang yang beriman serupa dengan mereka juga. Tain sakit barulah cari Allah Ta'ala. Tain tak sakit, tain segar bugang, masjid pun tak kenal. Allah Ta'ala tak tahu ke mana. Allah Ta'ala pun tak sebut. Nak berzikir pun payah, nak baca Quran pun payah. Sebab apa? Duk berasa kita. Itulah keakuan kita tu. Jadi serupa dengan orang kafir. Orang kafir Allah Ta'ala bongkar apa yang ada dalam hati perut mereka, Allah Ta'ala buat keluar. Mereka ni kalau waktu tersepit, gak jawab dia, mereka da'awullah. Mereka berdoa pada Allah Ta'ala. Bukan setakat berdoa, kata Allah Ta'ala. Aku cerita lagi dalam perut mereka pada masa tu. Mukhlishina lahuddin. Mereka memang betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala. Tak ada dah berbelah bagi antara Allah dengan patung berhala mereka sembah. Tak ada. Tu lah tengok Allah Ta'ala bongkar apa yang ada dalam hati perut mereka. Takkan kita orang yang beriman gitu juga. Tain sakit kat Allah. Duduk atas tikar, duduk atas tilam tu kat Allah. Tain sehat agak Allah tak mana. Sembahyang Zuhur dekat nak masuk asar. Separuh duduk dalam waktu asar sembahyang Zuhur. Sembahyang asar dekat nak waktu maghrib. Sembahyang maghrib nak masuk Isyak. Duk mana? Tak ada kerja pun duk minai teh tarik alik. Tu kerja itu. Serupa. Sepatutnya tak berlaku begitu pada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sepatutnya orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Ni Allah Ta'ala cerita. Sepatutnya gini, orang yang beriman mestilah kasih pada Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Maknanya kalau kita nak ambil contoh, kalau letak mak ayah kita dengan Allah, pilih mana dulu? Allah Ta'ala. Sebab tu pernah ada kan dalam sejarah peperangan Rasulullah, para sahabat yang masuk peperangan tu bertembung dengan ayah dia sendiri. Ayah dia kafir, anak dia dah muslim mukmin dah. Tu nak bunuh ayah sendiri ni. Mereka sanggup demi Allah. Mereka sanggup demi kerana Allah yang ajaran yang mereka anuti, Islam yang mereka anuti, walaupun yang mereka berdepan itu, yang mereka paksa, yang terpaksa bunuh tu adalah ayah mereka sendiri. Sampai tahap tu para sahabat letak Allah, letak Rasul lebih daripada segala-galanya. Tu saya sebut tadi, andai diletak mak kita, ayah kita, Rasulullah, mana dulu? Rasulullah dulu. Takut pergi mak ayah dulu, kena Rasulullah dulu. Apatah lagi bini, anak, Rasulullah dulu. Pas kita tinggal belaka tu Rasulullah.
kalah dengan anak bini, kalah dengan apa, dengan ibu ayah itu. Apa yang Rasulullah suruh, biar dululah, mak ayah suruh dulu buat. Ataupun isteri suruh dulu buat, ataupun anak-anak dulu segala-galanya. Bahkan boleh jadi siapa peringkat langgar perintah Allah, perintah Rasulullah. Kerana apa? Nak memenuhi perintah kedua orang tua, kedua orang tua, isteri dan anak-anak. Itu na'udzubillah. Sebab asalnya ialah orang beriman ni asyaddu hubban lillah. Baik. Mana tadi? Ada pun orang kafir gitu, waktu kesusahan, masa tu mereka cari Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Tu dipanggil fitrah. Fitrah yang memang ada tu, yang Nabi sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam lahir mesti ada fitrah Tuhan. Fitrah-fitrah ni kalau Baba Zik dulu dia sebut contoh seperti bekah. Fitrah ni dia kata umpama seperti bekah lah. Dalam bekah tu ada Tuhan, maknanya perasaan bertuhan tu ada. Bukan Tuhan duduk dalam bekah dah. Maknanya perasaan bertuhan tu sedia ada. Kita yang lahir daripada mak ayah Muslim dah ke, ataupun mereka yang belum Muslim ke, asal lahir je mesti ada fitrah tu. Cuma fitrah ni diisi dengan apa selepas tu? Tu yang Nabi sebut tu, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Umpama seperti air ni, putih jernih ni seperti fitrah. Lepas tu kita tuang apa dalam ni? Kalau kita tuang warna merah, dia jadi merah. Kita tuang warna hitam, dia jadi hitam. Kita tuang warna apa, dia jadi warna lain lah. Sedap minum tu. Cuma nak sebutnya, asal dia fitrah gitu. Lepas tu mak ayah corak, dia ajar ajaran-ajaran yang mari daripada agama lain, lebih daripada ajaran Islam. Anak tak kenal lah Islam. Berapa ramai anak-anak orang Islam yang tak kenal Islam. Saya mengajar di satu surau, ada seorang jemaah cerita dia pernah jadi warden penjara. Warden penjara pula kes remaja ni tuan-tuan. Yang anak-anak juwana ni, anak-anak juwana yang ramai-ramai, dia kata yang ramai-ramainya Melayu, dia tak semayang. Dia kata kenapa tak semayang? Satu je dia kata, sebab Quran tak pandai baca. Aku nak semayang macam mana Quran tak pandai baca? Budak, kalau kita tengok sistem sekolah lah, disebut pasal sistem sekolah. Dia kata ustaz, kalau ustaz boleh bercakap pasal sistem pendidikan di sekolah, dia kata tolong beritahu lah. Dia kata ramai remaja-remaja yang tak solat ni sebab tak pandai baca Quran. Kalau sekolah rendah, dia kata sekolah rendah di KL Selangor ni, tuan-tuan boleh tengok situasi sekolah-sekolah di KL Selangor. Budak sekolah rendah, ada yang sekolah kebangsaan, ada sekolah agama. Dua-dua ada. Pagi kalau dia sekolah kebangsaan, petang dia akan sekolah agama. Kalau dia sekolah petang, sekolah kebangsaan, pagi dia sekolah agama. Begitulah sebaliknya. Tapi bila naik sekolah menengah, tak ada dah. Tak ada dah sekolah agama. Sekolah agama ni, dia ada bayarlah sikit. Tak mahal pun bayar dia, ada bayarlah sikit. Bila bunyi bayar ni, mak ayah kurang lalu. Walaupun bayar tu sebulan, kalau tak silap saya RM30 gitu je. RM30 sebulan, anak kita sekolah daripada pukul berapa? Pukul 2.30 kot, sampailah pukul 5.30. Duk belajar tauhid, belajar akid, belajar fiqh, belajar sirah, belajar bahasa Arab dan sebagainya lah. Quran pun ada sekali lah. Tapi bila bunyi bayar, mula geliat selalu mak ayah. Tak pandai Quran. Bila tak pandai Quran, naik sekolah menengah. Bila naik sekolah menengah, tak ada dah sekolah agama. Bila tak pandai mengaji Quran. Bila tak pandai mengaji, tak semayang. Bila tak semayang, tuan-tuan, tu punca masalah besar. Sebab Quran sebut dah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat. Allah Ta'ala kata mereka tu abaikan solat. Apa Allah Ta'ala sebut lepas tu? Wattaba'us syahawat. Pasti mereka akan turut syahwat. Macam-macam lah syahwat naknya. Nak berdating lah, nak berganja lah, nak berlepok lah, nak itulah, macam-macam lah. Benda-benda yang diingini oleh syahwatnya. Selepas apa benda ni berlaku ni? Kenapa pun coba wattaba'us syahwat ni? Adha'us salah, mula-mula sekali abai semayang.
Abai semayang. Dia sebut contoh, dia kata, budak-budak ni dia kata, tengah-tengah semayang dia kata, tasyahud ni. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kita akad tasyahud. Tak, dia akad apa? Akad lambang lucah. Bergurau tengah semayang. Semayang tak tahu semayang ke tidak. Orang asyhadu an la ilaha illallah, akad tasyahud. Dia dak akad isyarat lucah. Ni budak-budak juana dia kata, muda-muda belasan tahun dia kata. Tapi sebab tak ada didikan agama, maka jadi masalah besar. Dia kata sumbang mahram. Kenapa ni kau bersumbang mahram dengan adik kau? Dia kata aku tengok ayah pun guna juga. Ni dia sendiri cerita kat saya. Tu puncak. Puncak. Sepatutnya tak berlaku begitulah pada kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tu minta jauhlah keturunan kita daripada perkara-perkara yang demikian. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walau yaral ladzina zalamu, dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim kafir. Zalim tu maknanya orang kafir itulah. Sebab syirik tu kan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, dalam ayat-ayat Allah Taala sebut. Dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim, yakni segala mereka yang kafir itu, idh yarawnal azaba, ketika melihat mereka itu akan azab neraka. Ini macam mana ni? Ini dia panggil fardu takdir. Kita buat andaian lah. Kita buat andaian. Kalaulah mereka ni tengok, ni orang-orang yang zalim ni, orang-orang yang kafir ni. Sini yara dengan makna ya'lam lah. Nak tengok dengan mata kasar tak boleh. Sebab apa? Sebab kita belum kiamat lagi, belum masuk alam akhirat lagi, kita duduk alam dunia baru. So nak tengok macam mana? So sini yara ni dengan makna ya'lam. Supaya hadis Nabi sebut tu lah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu semayang sebagaimana mu tengok aku semayang. Pas kita tak tengok Nabi semayang, nak semayang macam mana? Tak payah semayang kita. Nak tengok mana kita tak pernah tengok Rasulullah kita. Tak pernah bermimpi tengok Rasulullah, tak pernah sempat dengan Rasulullah, tak pernah tengoklah Rasulullah semayangnya. Lepas tu nak semayang macam mana? Rasulullah kata semayanglah sebagaimana kamu tengok aku semayang. Tak payah semayang lah kalau gitu. Tu ulama kata, kalau untuk para sahabat yang sezaman dengan Rasulullah, ya, dengan makna tengok Nabi semayang betul-betul macam mana. Nabi buat macam mana? Kamu kan sempat dengan batang tubuh Rasulullah, jasad Rasulullah. So tengok Rasulullah buat gitu, kamu pun buat gitu. Habis tu yang datang kemudian tabi'in sampailah ke kita hari ni. Tu ulama kata, kama ra'aitumuni situ, ai kama alimtumuni, sebagaimana kamu tahu. Ni sebab pada ilmu dah lah. Maknanya kena ikhtiar cari jalan tahu melalui ilmu lah. Pas kalau kita tak ikhtiar pergi masjid dekat orang mengaji ilmu pula agak, nak boleh cara macam mana? Tu hidup semayang ikut ikut rasa sedar tu. Buat gini kok. Tiba-tiba berlaku imam tersalah, tak ingat itu ini. Gini kok tengok orang jeling ti kanan. Sebab apa? Sebab beramal bukan atas dasar ilmu. Sebab tu terabur-rabur. Umur berapa dah? 60 dah terabur-rabur lagi. Tak munasabah, tak logik. Kalau anak kita begitu, mu ni nak esok lusa dah tak pandai lagi. Marah kita. Kalau anak tu berani jawab, dia kata, ayuh tua dah tak pandai semayang lagi. Baru tahu. Kita duk berasa kita reti, padahal kita tak reti dari sudut benda lain. Benda duk berlaku depan kita tu nak suruh kita sedar. Aku tua dah tak pandai lagi. Sebab apa? Tak lalu ke ilmu, cari ilmu. Kama alimtumuni itu maknanya kena lalu melalui disiplin ilmu. Ilmu apa yang ajar kita cara nak solat? Fiqh. Kena mengaji fiqh. Mula daripada bab taharah, mula daripada bab bersuci dia ajar. Bab apa mula-mula sekali? Kena air. Air ni wajib kena ke? Bukan sebab air tu kena wajib kena dah. Sebab nak semayang dah. Semayang tak sah dengan kita tak kena air. Sebab tu kena belajar bab air dulu. Nak ambil wuduk macam mana? Wuduk tu wajib ambil ke? Wuduk tu wajib ambil bila nak semayang. Kena bersuci sebab nak semayang. Semayang tak sah kalau tak bersuci. Kena air, kena cara berwuduk, kena cara mandi. Semua tu kena belajar sebab satu nak buat semayang. Tu dipanggil mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tak sempurna yang wajib, iaitu nak buat semayang 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat semayang yang Allah Taala wajib atas kita.
kecuali melalui kena air, jenis-jenis air, kena cara bersuci, syarat dia, rukun dia, maka yang lain tu wajib kena mengaji. Tu jalan nak sapa kepada sembahyang tu. Pah mana cerita? Fiqh dah cerita. Pah fiqh ni ada orang jual tepi jalan kedai mamak kau tak ada di masjid surah je ada ya. Pah kita tak pergi nak boleh ilmu kat mana? Betul lah mak kata al-ilmu nur. Ilmu tu cahaya. Bila sebut ilmu tu cahaya, maknanya bila ada ilmu di kita, kita beribadat tak teraba-raba lah. Sebagaimana orang duduk dalam gelap tu. Orang yang duduk dalam gelap tu umpama orang yang tak ada ilmu, teraba-raba cari mana pintu teranggar dinding. Supa tu, kita tak ada ilmu, teraba-raba dalam ibadat. Puasa teraba-raba, batal ke tidak. Omong berapa dah? Nak meninggal dah. Semayang teraba-raba lagi, berjemaah pun teraba-raba lagi. Banyak cacat celah. Bila banyak cacat celah, kena pergi cari orang supaya apa? Supaya bila kita ambil ilmu tu, kita duduk dalam keadaan terang seperti dalam cahaya ni. Nampak sini pintu, sini tangga, sini tak buka, sini tutup dan sebagainya. Tahu tak apa? Beres. Nak suruh selesai hak fardu ain tu. Gitu. Dalam bab ngaji kena pandai lah pula. Cuma nak sebut sininya ialah tanggungjawab kita. Jangan jadi macam orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Ini dipanggil fardu takdir. Yara dengan makna ya'lam. Nampak gaya kena berhenti situ dah. Walau yaral ladzina zalamu, ni dipanggil fardu takdir. Fardu takdir ni maknanya andai orang kafir ni tengoklah azab seksa di akhirat nanti, tengok dengan makna tahu, nescaya mereka tak akan ambil patung berhala. Depan nanti dia cerita, tak akan ambil selain daripada Allah Ta'ala patung berhala untuk mereka sembah. Pada tu dulu stesen dia dah tu. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Hidayil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi